Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube dan sahabat-sahabat di luar sana. Pada hari ini kita santai-santai. Saya gunakan hitam putih ya, seolah-olah kita berada di zaman silam ya. Santai-santai menyambung cerita berkenaan dengan Angkatan Tentera Sabilillah yang saya janjikan untuk mencerita panjang dan lebar secara mudah kepada anda semua supaya kita semua memahami dan tidak melulu menuduh sesuatu yang baik itu mengatakan tidak baik. Maka terpanggillah saya untuk mencari bahan-bahan, dan apa yang saya cerita hari ini berdasarkan kepada pengalaman saya dan secara spontan ya. Kalau ada perkara-perkara yang tidak betul saya cakap, anda boleh buat koreksi ya, boleh buat koreksi pembetulan, dan insya-Allah saya akan perbetulkan fakta-fakta tersebut. Secara umumnya saya ingin menceritakan sejarah ahli bai'ah ini. Ia sudah pasti terkait dengan sejarah kedatangan Islam, dan itu di tanah Melayu. Dan sejarah ahli bai'ah ini kita pergi lagi ke belakang, mengapa ianya berlaku, ia terkait dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang tu. Jadi untuk meneruskan perbincangan kita, saya rasa pada hari ini saya nak cerita sejarah bai'ah di Malaysia dulu, dan kita kembali pula selepas itu kepada sejarah bai'ah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh gitu? Baik, kedatangan Islam ke Nusantara ini, khususnya ke tanah Melayu, ada pelbagai versi, dan ada juga sejarah-sejarahnya telah dimanipulasi ya, dikutabelekkan dan tidak ada ketepatan. Kata orang, untuk membunuh sesuatu pokok maka kita kena bunuh akar dia, kita racun akar dia. Begitulah untuk melemahkan sesuatu kaum, kita putar belikkan ataupun lupuskan sejarah nenek moyang mereka. Jadi kita pergi kepada sejarah Islam. Saya ambil dari satu sudut saja, bahawa kedatangan Islam ke tanah Melayu melalui seorang pendakwah dan 10 orang rakannya, datang ke negeri Kedah ya, ke negeri Kedah. Namanya sebelum Kedah tu kalau tak salah saya Ya Habau, Gaya Alau, alamak lupa pula. Jadi yang kita gembar-gemburkan kemarin tu, yang saya cerita tentang Gunung Ledang, yakni Syed Abdullah Al-Kumairi pada tahun 531 atau 32 Hijrah, bersamaan dengan 1136 Masehi. Lama tu, di mana beliau dan rakan-rakan telah mengislamkan Raja Kedah pada waktu itu, dan selepas itu seluruh rakyat memeluk Islam. Dan apabila berlakunya pengislaman, penyebaran di sesuatu tempat, maka sudah pasti berlakunya bai'ah ya. Aku janji taat setia, aku janji sumpah sumpah untuk sama-sama menjaga keharmonian agama Islam, dan sudah tentu adanya berlaku bai'ah ya. Apabila berlakunya bai'ah, maka kekuatan ataupun penyatuan sesuatu kumpulan tersebut ataupun masyarakat tersebut memudahkan gerakan dakwah kepada
rakyat mereka dan juga kepada keseluruh pelosok tanah air pada waktu itu. Inilah bai'ah. Bermaknanya bai'ah itu sudah lama berlaku, sudah lama diamalkan. Ya, sememangnya sudah lama semenjak zaman Rasulullah lagi, dan ia merupakan sunnah, ya, sunnah Rasulullah. Tapi nanti kita nak ceritakan kaitkan dengan angkatan Sabilullah yang saya sebutkan tadi. Inilah asas dia. Dan kalau nak katakan sejarahnya sudah begitu panjang, ya. Pahlawan-pahlawan kita yang sebelum ini sudah pasti mereka berbai'ah dengan guru-guru mereka, dan mereka juga ramai pengikut-pengikutnya berbai'ah taat setia kepada pemimpin-pemimpin, ya, sudah pasti begitu. Cuma tidak ada catatan-catatan khusus yang mana gerakan-gerakan ini mesti berbai'ah begini jadi begini, itu tidak ada. Cerita-ceritanya banyak yang saya tengok yang terdahulunya ialah lebih kepada pahlawan kebijaksanaan pahlawan-pahlawan tersebut, dan tidak menceritakan bagaimana berlakunya ikatan bai'ah itu sendiri. Apapun, kita hendaklah yakin bahawa angkatan bai'ah ini wujud sekian lama. Cuma cerita-cerita yang terbaru ini biasanya ditulis oleh orang-orang sekarang berdasarkan kepada cerita-cerita yang baru. Dan saya ambil di sini, yakni cerita yang ditulis oleh sahabat kita, yakni saya ambil ringkas, ya, daripada penulis ini yang saya rujuk. Ada satu buku lah, senang kan, Abdul Rahman bin Haji Syahrun ni, ya, yang menulis buku berkenaan dengan hala tuju Kedah Malaysia pada waktu itu, yang diterbitkan pada tahun 2007. Senang kita nak faham. Kalau saya ambil yang panjang-panjang, yang belakang-belakang tu, ya, dia lama lah, dan video jadi panjang dan payah nak faham, kan. Jadi versi cerita ni memang pelbagai versi, tapi tidak direkodkan. Jadi gerakan jemaah ini, jemaah yang berbai'ah yang saya sebutkan tadi ini, ya, kita ambil pada waktu zaman penentang penjajahan British, ya, pada zaman penentang penjajahan British, yang mana pada waktu itu penjajah British bercadang untuk membentuk Melayan Union. Jadi kita ambil di situ, ya, Melayan Union yang mana akan menghapuskan kuasa raja-raja Melayu dengan mengganggu gugat hak ketuanan orang-orang Melayu dan agama Islam pada waktu itu. Maka lahirlah pertubuhan-pertubuhan seperti API, Angkatan Pemuda Insaf, di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Helmi, Allahyarham, dan API di bawah pimpinan Ahmad Bustaman, dan PAS, Pertubuhan Angkatan Sabilullah, di bawah Dr. Burhanuddin Helmi. Dan gerakan-gerakan lain pun ada, cuma tidak direkodkan. Maka pada waktu itu mereka mengumpulkan orang-orang Melayu untuk sama-sama menentang penjajahan British, dan berlakulah bai'ah yang dikatakan bai'ah taat setia kepada pemimpin mereka. Dan gerakan ini berlarutan selepas itu, dan berlakunya gerakan-gerakan, dan banyak juga pertubuhan-pertubuhan yang tidak didaftarkan dan tidak direkodkan.
Dan yang uniknya ialah menyertai menganggotai gerakan ini perlu berbai'ah. Itu yang saya sebutkan tadi, taat setia dan tidak berpaling tadah. Maka dia lebih kepada bersatu teguh. Okey, jadi selepas saja orang kata kemerdekaan yang diriwayatkan juga ada pengasas gerakan Ahli Bai'ah ini yang bernama Allahyarham Paduka Ayahanda Ustaz Yusof Saleh dan Allahyarham Paduka Ayahanda Pak Bung Isa yang mendapat sokongan rakan-rakan seperjuangan untuk menggabungkan ataupun menyatu padukan orang-orang Melayu dengan menggunakan kaedah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara berbai'ah. Banyak rekod-rekod yang ditulis ialah gerakan ini yang disambung ini ialah selepas kemerdekaan, iaitu pada tahun 60-an yang dibawa oleh dua sahabat ini. Kedua-dua rakan ini merupakan sama-sama menuntut di Universiti Gajah Mada Indonesia. Dan niat mereka ialah untuk menyatu padukan orang-orang Melayu, orang-orang Islam bagi mempertahankan agama Islam, tanah air dan juga bangsa Melayu itu sendiri dengan cara berbai'ah. Dan gerakan ini dikatakan dibawa ke selatan tanah air dahulu, diperkenalkan, dan selepas itu kurang mendapat sambutan, maka mereka beralih ke utara tanah air dan di sana mendapat sambutan yang meluas dan berkembang begitu pesat sekali. Pada tahun 1970 pada tahun 1970-an maka ramailah lantikan-lantikan ketua-ketua jemaah, dan pada masa itulah gelaran Ayahanda ini diperkenalkan. Bagaimana Ayahanda, nama Ayahanda itu wujud. Ini berkaitan dengan budaya orang Melayu, iaitu orang Melayu ini kebiasaannya mereka memanggil orang-orang yang mereka hormati sebagai ayah ataupun tok ayah, kan? Dan pada awalnya mereka menggelarkan ketua-ketua jemaah ini, Ayahanda ini, dengan gelaran-gelaran yang simbolik yang dipanggil juga oleh orang-orang Melayu, orang-orang yang dihormati biasanya dengan panggilan Pak Long, Pak Lang, Pak Ngah, begitu kan. Kita pun selalu dengar, Pak Long. Kalau kita sebut, kalau anda orang dalam, anda mesti ingat Pak Long Burung. Itu terkenal tu. Dan siapa lagi nama? Ramailah yang sudah pergi lebih awal daripada kita, dan mereka adalah pejuang-pejuang tanah air di zaman selepas merdeka. Dan perjuangan Ahli Bai'ah ni, Ahli Bai'ah ini yang mengutamakan keakraban, silaturahim, tolong-menolong ini ialah bertujuan untuk memertabatkan agama Islam bangsa mereka, iaitu bangsa Melayu kalau di tanah Melayu dan tanah air. Dan gerakan ini berkembang dengan begitu subur sekali, bercambahlah di sebelah utara. Dan selepas kemerdekaan maka penentangan kepada penjajah itu sudah tidak ada. Mereka beralih kepada usaha-usaha kebajikan dan usaha-usaha dakwah yang sebenarnya dengan cara kaedah mereka yang tersendiri, yang mana sama-sama menjalankan dakwah, selain daripada dakwah oleh dai, oleh para ulama, golongan ini juga menjalankan kerja-kerja dakwah di samping membuat kebajikan, membantu orang-orang yang susah, membantu ahli-ahli dan sebagainya. Ahli Bai'ah ini
sudah pasti sangat mengutamakan tali persaudaraan. Ia tidak mengira etnik, kekayaan dan warna kulit. Jadi inilah yang dipegang oleh ahli-ahli bai'ah ini, dan mereka bersatu antara satu sama lain, di mana begitu akrabnya mereka antara satu sama lain sehingga kan ia boleh menjadi satu jemaah yang disegani pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Ya, ahli bai'ah juga sangat mengutamakan semangat, ya, sifat tolong-menolong, membantu orang-orang, menjauhi sifat dengki, mengumpat dan tidak membezakan taraf hidup. Ya. Jadi inilah satu konsep yang diamalkan dalam Islam, ya, bertepatan dengan surah Al-Imran, firman Allah dalam ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi berpegang kepada ini, maka gerakan-gerakan ahli bai'ah ini berkembang dari semasa ke semasa sehingga ke hari inilah, dia dari utara tanah air sampai ke selatan, sampai ke Sabah dan Sarawak. Kalau anda tengok begitu ramai sekali, dan pernah saya beritahu anggaran lebih daripada 5 juta ahli bai'ah di tanah Melayu di Malaysia. Jadi gerakan ini pada sebelum itu ia berjalan secara senyap-senyap lah, secara gelap, ya. Berjalan secara dalam gelap tanpa pertubuhan yang sah seperti hari ini, di mana mereka ada membentuk jemaah-jemaah lah yang kita panggil di salah satu tempat, namun mereka berhubung antara satu sama lain dan menjaga keharmonian dan menjaga kawasan setempat, dan juga menjalankan kerja-kerja dakwah dan juga kerja-kerja kebajikan kepada penduduk setempat dan ahli-ahli mereka. Dan pada waktu itu mereka tidak begitu menonjol lah, tidak terlalu menonjol seperti hari ini. Mereka berjalan dalam diam, di mana gerakan-gerakan mereka seolah-olah, bukan gangster, ya, seolah-olah gerakan bawah tanah. Pada tahun 1970-an, kerajaan menyarankan, oleh kerana begitu ramai ahli-ahli gerakan ini, kerajaan menyarankan agar, ya, ahli-ahli bai'ah ini disatukan di bawah satu bumbung. Dan maknanya berpersatuan yang sah lah, yang mana tidak disalah anggap oleh segelintir orang bahawa gerakan ini adalah gerakan yang kita katakan gangsterism, seperti mana gerakan-gerakan yang sedia ada daripada bangsa lain di tanah air ini yang dibawa dari luar sana. Kalau kita tengok sejarah-sejarah sebelum ini, seperti kumpulan Gehen, Haisan dan sebagainya, banyak, ya, kumpulan gerakan Hang di Singapura yang begitu lama bertapak. Jadi kerajaan menyarankan kepada ketua jemaah ini supaya ianya disatukan dan didaftarkan sebagai pertubuhan yang sah dan boleh menjalankan aktiviti-aktiviti kebaikan dengan mudah. Okey, pada tahun 1983, ya, maka tertubuhlah melalui cerita yang begitu panjang lebar, ya, ada nama-nama pertubuhan lain yang disarankan, itu cerita panjang lah itu, ya. Jadi kerajaan meluluskan sebuah pertubuhan NGO berbai'ah yang
pertamalah saya kata selepas merdeka ya, secara rasminya, yakni Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah se-Malaysia, yakni Pegida. Jadi kita kena salutlah juga kepada Pegida, walaupun ramai yang tidak menganggotai ahli Pegida sekarang ya. Dan presiden pertama yang dilantik untuk mengetuai Pegida ialah Yang Mulia Paduka Ayahanda Ustaz Yusof Saleh Allahyarham ya, yang presiden yang pertama. Jadi di antara sudah lama saya bercakap panjang yang ini ya, panjang sikit, minta maaf banyak-banyak supaya anda faham lebih kurang sepintas lalu ya kedatangan apa itu jemaah tentera fisabilillah ini, ahli bai'ah ini. Kita ambil di tengah dulu dan nanti kita akan balik kepada sejarah asal dia. Jadi sejarah asal tu yang agak panjang, anda juga harus tahu ya, harus tahu baru anda faham dengan jelas nanti untuk saya ceritakan angkatan bai'ah itu, apa dia yang sebenarnya yang ada di dalam itu. Baik, kita pergi sedikit lagi ya, minta maaf panjang pada kali ini. Kita pergi kepada objektif, iaitu objektif NGO lah, dan kita kaitkan juga dengan matlamat angkatan bai'ah nanti. Dan kita kena faham terlebih dahulu objektif penubuhan NGO ini ada lebih kurang 7 objektif yang dirangka oleh Pegida ini. Jadi kita baca yang ini bermakna, kita faham yang ini bermakna pertubuhan lain juga yang berasaskan bai'ah mempunyai matlamat dan objektif yang lebih kurang sama. Okey, yang pertama, mewujudkan taat setia yang kukuh kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, pemerintah, dan mematuhi prinsip-prinsip rukun negara. Itu yang pertama. Yang kedua, menegak dan memperjuangkan cita-cita Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, mengembeling tenaga umat Islam seluruhnya untuk bekerjasama memberi bantuan dan sokongan bagi meningkatkan taraf hidup umat Islam di dalam pelbagai bidang. Dan seterusnya, berusaha mendapat dan memiliki harta seperti tanah, rumah, bangunan dan lain-lain. Dan seterusnya, yang kelima, menjalankan usaha-usaha amal dan kebajikan untuk ahli-ahli dan juga orang ramai serta mencegah kemungkaran, yakni berdakwah juga ya. Yang keenam, mempertahankan negara dari semua ancaman jahat dan golongan anti-Islam. Dan yang terakhir yang digariskan oleh Pegida ialah memelihara dan memperkukuhkan perpaduan ahli-ahli serta kesejahteraan dan keselamatan umumnya warga negara Malaysia. Jadi bermula dari itu, usaha-usaha untuk mendaftarkan ahli itu giat dijalankan, kerana jika ahli bai'ah ini duduk di bawah satu bumbung, akan memudahkan urusan-urusan kebajikan dan pelaksanaan objektif pertubuhan mudah tercapai. Namun demikian, macam biasalah, pelbagai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka ini pada waktu itu ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dan juga pelbagai golongan menyertai Pegida ini pada waktu itu ada juga berselindung, dan golongan-golongan yang orang kata ini berselindung di bawah di sebalik pertubuhan pun ada juga. Jadi tidak dinafikan terdapat beberapa golongan ya ataupun kategori manusia menyertai pertubuhan ini, menyebabkan kadang juga memberi satu permasalahan dalam pengurusan pertubuhan ini, mengikut beberapa orang-orang lama yang menceritakan kepada saya ya.
Namun demikian, kita doakan agar pertubuhan ini berjalan yang begitu lancar, ya, kerana pertubuhan ini merupakan pertubuhan yang pertama pada pendapat saya yang menyatu padukan orang Melayu dan orang yang beragama Islam dalam usaha amar makruf nahi mungkar. Baik, saya rasa begitu panjang 25 minit saya berceloteh, dan saya akan terangkan isu-isu ataupun perkara-perkara yang selanjutnya dalam video saya yang berikutnya, dan berkenaan dugaan dan cabaran dan juga yang paling saya perlu utarakan ialah untuk kaitkan dengan gerakan perjuangan Angkatan Fisabilillah ini ialah sejarah awal bai'ah itu sendiri. Saya akan sentuh secara ringkas, dan anda juga boleh rujuk kepada kitab-kitab agama Islam, ya. Dan insya-Allah semoga anda semua maju jaya. Jangan lupa subscribe channel saya, ya, bagi menggalakkan saya mengeluarkan video-video kepada anda semua sebagai pengetahuan, ataupun jika ada unsur-unsur yang baik boleh disimpan, diambil sebagai ilmu kepada anda semua. Ya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.